Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar. Okey, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Kita bincang soalan yang cikgu hantar kemarin kan. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Rajah menunjuk di bawah menunjukkan pembakaran tung minyak. So kamu nampak di sini tung minyak sedang terbakar. So nyatakan dua alat yang sesuai untuk memadamkan kebakaran tersebut. Okey. Biasanya kalau kita tengok api yang tengah terbakar, biasanya kita akan terfikirkan air lah. Tapi oleh kerana yang terbakar adalah minyak, maka air dia tidak sesuai. Maka bahan apa yang lebih sesuai? Okey, namakan dua alat. Yang pertama, pemadam api jenis karbon dioksida. Okey, jadi tapi karbon dioksida ni kamu tulis penuh lah. Cikgu bagi singkatan saja CO2. Tapi dalam soalan jangan tulis CO2 lah. Tulis terus apa yang penuh lah, karbon dioksida. Okey, yang kedua yang kita boleh gunakan ialah pemadam api jenis serbuk kering. Serbuk kering ataupun pasir boleh juga kita gunakan untuk memadamkan api yang menyebabkan minyak itu terbakar. Okay. So pada pendapat anda, mengapakah air tidak sesuai untuk memadamkan kebakaran tersebut? Okay, tengok minyak yang terbakar, kita curah air memang tak akan terpadam. Okay, kerana soalan jawapannya air lebih tumpah daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak, jadi api tidak akan terpadam. Okey, contoh macam inilah. Okey. Paling mudah kita ambil air. Ini air. Kita tuang minyak. Minyak tu di mana? Minyak akan berada di atas. Okey, kita buat lapisan biru. Okey, so ini ialah minyak. Okey. Jadi kalaulah contoh minyak ni tengah terbakar ni. Minyak ni kita terbakar. Terbakar. Kita curah air. Kita ambil air. Kita curah macam ni. Bila kita masukkan air kat sini dia akan tenggelam. Sebab air lebih tumpat. Betul tak? Air lebih tumpat, so air akan tenggelam. Yang terbakar di kawasan atas. Jadi oleh kerana itu air kita tak digunakan untuk memadamkan minyak. Okey. Oleh sebab itu, untuk memadamkan kebakaran, perlulah menggunakan alat pemadam api berasaskan karbon dioksida yang dapat memerangkap bahan api itu dan menghalangnya daripada bercampur dengan oksigen. Yang boleh terbakar sebab ada oksigen. Jadi bila oksigen ada kat sini, di kawasan ni ada oksigen, jadi dia tengah terbakar lah. Bila kita masukkan karbon dioksida, penuh dekat kawasan ni, maka oksigen tak ada tempat. Bila oksigen tak ada tempat, maka oksigen tak ada. Bila oksigen tak ada, maka api akan terpadam. Yang menyebabkan ada kebakaran ni sebab ada 3 benda lah. Kalau kamu tengok video yang cikgu hantar tu, dia ada 3 punca bahan api, haba dan juga oksigen. So oksigen ni penting. Kalau kita buang oksigen, maka api akan terpadam. Okey, cikgu harap fahamlah tu kan. Okey. Kemudian soalan seterusnya, berikan 3 syarat yang diperlukan untuk pembakaran. Okey, ini senanglah. Yang pertama, of course kena ada oksigen. Kalau oksigen tak ada, buatlah macam mana pun, kebakaran ataupun pembakaran tidak akan berlaku. Sama juga kalau kita nak padamkan kebakaran, kita buanglah oksigen tu. Kita halanglah oksigen tu. Maka kebakaran akan terpadam. Okey.
Faktor yang kedua adalah haba. Haba, api tu. Itu dah yang menyebabkan kebakaran. Kalau oksigen ada tapi api tak ada, maka kebakaran tidak akan berlaku. Dan yang ketiga ialah bahan api. Okay, benda yang mudah terbakar. Contohnya ni minyak lah. Minyak. Kan? Jadi kalau kita nak padamkan kebakaran, kita hilangkan salah satu daripada tiga ni. Kita hilangkan oksigen, ataupun kita halang haba, ataupun kita buang bahan api tadi, maka kebakaran akan terpadam. Okey. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan alat pemadam api serbuk kering. Nyatakan dua punca kebakaran yang boleh dipadamkan dengan alat pemadam api ini. Yang pertama sekali, bahan cecair. Dan yang kedua, bahan gas. Bahan yang bergas. Yang ni kita boleh gunakan pemadam api jenis serbuk kering ni. Nyatakan langkah-langkah penggunaan alat bahan pemadam api ini. Macam mana nak buat? Pertama, kita cabut pin. Pin ni ada kat sini lah. Ini pin ni. Terus kita cabut. Bila kita cabut, kita halalkan pemancut. Muncung ni. Ni dipanggil pemancut. Ni pin. So kita halalkan pemancut tu dekat pangkal api. Pangkal ni di bahagian bawah. Contohnya, kita ada kayu yang tengah terbakar. Ni api. Ni api So, kita halalkan, kita jangan halalkan di atas. Kita halalkan di bahagian bawah. Halalkan bahagian bawah. Kemudian, dah kita halalkan di bahagian pangkal api tu, kita tekan pemicit dengan kuat. Pemicit ni lah. So tekanlah. Tekan, kita pump dia. So kita tekan, dia akan keluarlah serbuk kering tu tadi. So 3 langkah yang mudah lah. Kemudian selimut api merupakan satu daripada alat yang digunakan untuk memadamkan api. Selimut api digunakan untuk menutupi kebakaran tersebut. Salah satu alat untuk memadamkan api ialah kita guna selimut. Dipanggil selimut api. Terangkan bagaimana selimut api ini berfungsi untuk memadamkan kebakaran. Jadi api ditutup dengan selimut api bagi tujuan memutuskan oksigen dengan bahan api. Bahan terbakarlah, bahan api. Hal ini akan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut dan boleh menyebabkan api terpadam. Mudah ya. Macam ni. Contoh, kita ada api tadi. Ni. Api yang tengah terbakar tadi. Kita buat apa? Kita buat apa? Kita ambil selimut. Satu selimut. Selimut api tu. Kita tutup kat api ni. Kita tutup. Bila kita tutup. Contoh kita dah tutup kan ni. Sekejap dulu padam. So kita dah tutup dah dengan selimut tadi. Ni selimut api. So apa yang selimut api ni boleh buat? Bila kita tutup tu, kita akan menghalang oksigen daripada luar ni. Kat luar ni ada oksigen. Kat udara kan ada oksigen. Oksigen ni tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Bila tak boleh masuk, lama-lama oksigen makin sikit dan api tu akan terpadam kerana kekurangan
oksigen. Kalau kita buka, oksigen boleh masuk dan selagi mana ada oksigen, ada bekalan oksigen, ada bahan api, ada bahan yang sudah terbakar tadi, maka dia akan terbakar lah. Tapi bila kita tutup dengan selimut tu selimut api lah, selimut api, maka dia akan menghalang oksigen tu daripada masuk. Jadi kebakaran ni akan terpadam kerana kekurangan oksigen. Sebab punca kebakaran ialah oksigen. So bila kita putuskan oksigen, maka kebakaran akan terpadam. Okay. Kemudian kebakaran boleh mengakibatkan kematian dan kemusnahan harta benda. Nyatakan 2 langkah berjaga-jaga untuk mencegah berlakunya kebakaran. Okay, so yang pertama kita boleh periksa gas, salur getah gas. Salur getah gas dengan kerap untuk memastikannya tidak bocor. Sebab gas lah. Kan gas tu. Okay. Kemudian jauhkan bahan mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Maksudnya kalau bahan mudah terbakar ni jauh daripada api, maka bila api tak ada, bila haba tak ada, maka dia tidak akan terbakar lah. Jadi itu ialah langkah berjaga-jaga untuk menghalang daripada kebakaran. Okay. So inilah cikgu abang tadi. Syarat pembakaran mesti ada oksigen, okay, mesti ada heat iaitu haba, dan mesti ada fuel iaitu bahan api. So kalau salah satu ni kita putuskan, maka pembakaran tidak akan berlaku. Sama ada oksigen kita putuskan ataupun bahan api ataupun haba kita jauhkan, maka pembakaran tidak akan berlaku. Okay, so sekian saja perbincangan kita. Harap kamu faham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.